Okey, hari ni kita masuk kelas tadika. Kelas bimbingan awal kanak-kanak. Bersama dengan 5A dan 5C. Ini buah apa? Siapa tahu? Cepat. Apple. Pandai. Belakang ni apa? Ada orang. Belakang ni apa? Mikael. Pandai. Kita cari buah yang termenung. Tu dia. Buah pear tengah termenung jauh dengan tangan dia. Pensel ada dekat belakang. Okey, buah pear ni memikir masa depan apalah ni. Pastikan Mat minimum C ya anak-anak. Baru senang nak sambung belajar mana-mana. Okey. Hari ni you keluar. Kita doakan semua orang dapat tempat yang baik-baik. Mana lagi buah kita tengok? Ini kalkulator. Siapalah main kapal terbang tu ya? Ya, Naim sudah mengeluarkan dirinya. Okey, tak apalah. Okey, dah 40 orang. So, kita akan mulakan kelas kita. Okey, pensel, tepi pensel. Kita nak belajar dah. Awak ada kelas pensel? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So, kita akan mulakan PDPR kita untuk sesi selepas raya. So, dah habis raya dah. InsyaAllah saya positif. Semua orang dah habis puasa 6. Puasa Syawal. So, make sure habiskan puasa, ganti. Duduk rumah, puasalah Isnin, Khamis. Okay? Solat duha sebelum join kelas. InsyaAllah Allah permudahkan. Cepat ke lambat, Allah akan bagi. Nanti kalau tak dapat, jangan cikgu. Saya duha dah tak tinggal. Tajuk tak tinggal. Cikgu kata jangan tinggal. Tapi kenapa saya tak dapat juga? Tak apa. Allah nak bagi nanti. Kan? Allah suruh kita teruskan dekat dengan dia. Betul tak Adam? Betul. Betul tak Amjad? Ya. Dengar Mikael kata kalau kita tak dapat tu sebenarnya kita tengah tunggu Allah nak bagi. Jadi kita doa terus. Okay? So kita mulakan hari ini sebab saya dapat laporan daripada beberapa orang pelajar yang tak faham tajuk integration. Cikgu Azharina ajar laju. Tapi bila aku tanya korang buat diam je macam faham. Okay? Tapi tak apa. Info yang saya dapat tu Alhamdulillah. Jadi saya akan mulakan balik dalam kamiran tak tentu. Okay? So kita akan mulakan hari ini dengan bacaan doa oleh Ustaz Adam. Baca Adam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافيتي يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Adam. Okay, so kita akan teruskan. Okay. Okay, nampak tak yang saya share sekarang? Ke saya belum share dah? Saya dah share? Tak? Ya, saya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap saya kena gerak Mikael tengah baca. Halaka ilkuma lil bashari lil ibadi lil kitali fa'anta ja'alna
Okey. Tengok buku teks muka surat 85 Okey, jadi kita akan tengok muka surat 85 buku teks. Okey, bawah tajuk kamiran tak tentu. Okey. Jadi dekat sini kita akan menggunakan beberapa formula. Okey. So kita akan tengok dekat sini kamiran tak tentu. Okey, dia bermula dengan yang ini. Okey, awak tengok sini. Okey. Sekejap saya kena bergerak. Kail dia ada kelas. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini dia bagi suatu pemahaman A. Dia akan kamirkan A dx. Kenapa dia kamirkan A ada dx? Maksudnya kamu punya kamiran nanti ada dalam sebutan X. Kena ada dalam sebutan X. Itu yang dimasukkan kamiran A dx. Okey. Kamiran A dx maksudnya kalau A dia jadi AX. Kalau dia kamiran dia B dx, jawapan dia akan jadi BX. Kalau kamiran dia C dx, jawapannya akan jadi CX. Ini kenapa? Sebab dia ada formula. Okey, formulanya apa? Ni, saya dah yang kat bawah ni. Formulanya iaitu di sini. Apabila dia A ada X kuasa N. Kalau dia tak ada X, sebenarnya kat situ dia ada tapi X-nya berkuasa kosong. X-nya berkuasa kosong. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini. Okey, dekat sini awak tengok kan, dia A. A tu sebenarnya dia kamiran A. A tu ada X iaitu X kuasa kosong. X kuasa kosong adalah 1, dia dx. Jadi kosong tambah 1, 1 bahagi 1. So jawapannya akan jadi X kuasa 1. Itu yang menyebabkan jawapannya akan dapat A, X tambah C. Kalau dia A, X kuasa N tambah 1, maksudnya macam ni. Contoh, dia kamirkan A, X kuasa 2. So, kamu akan dapat A, X kuasa 2 tambah 1 jadi 3 per 3. Okey, tambah C. Ini yang dimasukkan dengan contoh kedua. Okey, so kat sini sangat penting kamu tahu. Kalau dia bagi kamu dalam pecahan, contohnya soalan dia kamirkan A per X kuasa 3. Okey, kalau macam ni awak tuliskan balik, dia jadi AX kuasa negatif 3. Kalau kat bawah kita naikkan kuasa negatif. Kita tambah 1, negatif 3 tambah 1 ialah negatif 2. Jadi jawapan kita ialah, you akan dapat di sini jawapannya akan dapat AX kuasa negatif 2 per negatif 2. Bila dia berkuasa negatif, kita boleh turunkan di bawah. Maka kamu akan dapat jawapan dia A per negatif 2 X kuasa 2. Okey, X kuasa 2. Okey, boleh? So, itu untuk awak punya kamiran. Okey. Next, kita tengok. Dia nampak. Dia bagi kamu Y. Dia ada beberapa kes dekat sini. Yang pertama, bila dia bagi kamu Y sama dengan 5X. Y sama dengan 5X. dy dx iaitu awak punya pembezaan. Kalau dia 5X, pembezaan iaitu dy dx ialah 5. Dy dx kuasanya kita tolak. Okey, kuasa untuk dy dx kita tolak. Iaitu kalau soalan dia untuk dy dx pembezaan, kalau saya bagi kamu y sama dengan 5x, x tu x kuasa 1. 1 darab 5. So you punya dy dx akan jadi 1 darab 5. 5. X 1 tolak 1. Kalau dy dx kuasanya akan tolak. Jadi 1 tolak 1 ialah kosong. 5x kuasa kosong. Apa kuasa kosong? Jawapannya ialah 5. Sebab tu kat sini dia kata kalau y sama dengan 5x, dy dx akan jadi 5. Kita dah tengok daripada awal hari tu, kamiran ni adalah terbalik daripada dy dx. Jadi kalau kita kamirkan 5, 5 tu ada x kuasa kosong. Jadi kita akan tambah 1. Kita akan bahagi dengan kuasa yang baru. Kuasa yang baru ialah 1. So you dapat jawapan sama dengan 5x 1 per 1. Jadi jawapannya ialah 5x. Faham tak setakat ini? Faham. Okey. Jadi maksudnya dy dx ni adalah opposite daripada kamiran. Terbaliklah. Kamiran opposite daripada dy dx. Okey. You tengok sini. Y sama dengan 5x tolak 3. Y sama dengan 5x tolak 3. Kita buat dy dx tinggal 5. Sebab yang tak ada x tu
kita akan abaikan. Yang ada X, X ni akan berkurangan. Jadi kalau dia 5X, X tu kuasa 1. 1 dak 5, 5 1 tolak 1 kosong. Dapat dy dx ni 5. Jadi bila awak kamirkan 5, akan dapat 5X tolak 3. Kenapa tolak 3? Dekat sini ada titik diberi sebenarnya. Kalau yang sini awak tengok, Y sama dengan 5X pun kamirkan jadi 5X. Yang ini jadi tolak 3. Kenapa? Sebenarnya soalan ini adalah dia suruh kamu cari nilai C. Okey, nampak? So kat situ untuk kamiran. Di mana kuasanya akan bertambah dan kamu kena bahagi dengan kuasa yang baru. Okey, next kita tengok ini. So dia kat sini 12. Nampak? 12 dia jadi 12X. Okey. Setengah jadi setengah X. Negatif 0.5 jadi negatif 0.5X. Tambah C. Macam tu je. Jangan main hafal. Tapi kenapa? Sebenarnya macam saya kata tadi, kamirkan 12. 12 tu X kuasa kosong. Kosong tambah 1. 1 bahagi dengan 1. Jadi, ia akan dapat jawapannya adalah 12X per 1. Tambah C. Macam tu. Jadi nak mudah nak ingat, yang tak ada X, kalau kamiran, wujudkan X. Faham? Ada soalan? Okey, saya nak tengok ada berapa orang dah dalam kelas. Ada 43 orang. Okey. So saya harap sambil tu tolong isi kehadiran. Saya nak cek kehadiran selepas habis kelas. Okey, ada 43 orang, maksudnya 7 orang tak join. Tolak saya lah 48 orang tak join. Okey, next kita tengok Contoh yang seterusnya, contoh 4 di sini. Ini sama yang saya buat tadi, kan? Saya dah tunjuk tadi. Kalau dia X kuasa 3, 3-nya tambah 1. So, bahagi dengan 3 tambah 1 ialah 4. Kalau dia X kat bawah, naikkan atas dulu. Naikkan atas jadi X kuasa negatif 2. Lepas tu kuasanya tambah 1, bahagi dengan kuasa yang baru, iaitu bahagi dengan negatif 1. Faham? Boleh ikut semua orang? Saya nak semua orang mesti boleh ikut. Sebab saya buat balik yang ini. Semua orang mesti ikut. Kalau tak okey, kena bagi tahu. Boleh? Okey? Okey, so ini. Ini dia buat kamiran fx tambah ataupun tolak gx. So maksudnya kat sini kita kena pisahkan dia. Kita kena pisahkan, kita buat kamiran fx, kena buatlah tambah ke tolak depend pada soalan itu, kamirkan gx. Okey, ini maksudnya. So saya semuanya gunakan buku teks. Ini yang saya buat ni semuanya gunakan buku teks. Okey, jadi yang ini awak tengok. Ni pun samalah. Okey, jadi kita pisahkan. Nampak tak? Dia pisahkan di sini. Ni dia pisahkan. Okey, 3x kuasa 2 tambah dengan kamiran 2. 3x kuasa 2 jadi 3x kuasa 3 bahagi 3. Tambah 2. 2 tadi kita terus letak X. 2X tambah C. Maka jawapannya X kuasa 3 tambah 2X tambah C. Kalau soalan seperti B, apa yang perlu kita buat? Nak mudah. Okey, kalau awak tengok, dia expand. Dia kembangkan. So, kita kembangkan bermakna kita boleh pecahkan dia. Ada berapa tempat tu? Ada 3 bahagian. Kita pecahkan jadi 3 bahagian. Okey, Zat. Okey. Ada 3 bahagian. Ini X kuasa 2 pecah kat sini. 4X pecah kat sini. Negatif 12 pecahkan. X kuasa 2 kuasa bertambah. X kuasa 3 per 3. 4X kuasa bertambah. 4X kuasa 2 per 2. 12 tak ada X. Letakkan X tambah C. So inilah jawapan yang terakhir. Begitu juga yang ini. You expand. Darab dulu dalam. Darab dalam. So awak tengok sini X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 5. Kita dapat jawapannya adalah 1 per X kuasa 3 atau kita naikkan jadi X kuasa negatif 3. So buat je macam biasa. Kita pisahkan X kuasa 2 tambah dengan X kuasa negatif 3. So jadi X kuasa 3, X kuasa negatif 2 per negatif 2, iaitu setelah kita tambahkan 1 pada nilai kuasa negatif 3. Clear? Okey tak? Ada soalan awak angkat. Okey, kalau ada soalan awak angkat tangan ya. Tolong angkat. Ya. Nak tanya yang C tadi, yang contoh 5C. Saya keliru yang kat X2, lepas tu 1 per X kuasa 5. Nanti dia bila ditukar dia ni 1 per X kuasa 3. Ni kau darabkan. X kuasa 2 per X kuasa 5. Kan indeks bila dia bahagi kuasanya ditolakkan. Dapatlah X kuasa negatif 3. Ataupun 1 per 3. Ini jadi X kuasa negatif 3. Faham? Okey.
Lagi soalan? Okey, faham. Ada lagi soalan? Tak ada? Okey, tak ada, kita teruskan. You tengok ni. Ni. Okey. Jadi saya nak cuba awak buat. Okey. Jadi kalau ikutkan dekat sini, okey, ini yang dah yang saya dah tunjuk tadi. Okey, sekarang saya nak cuba awak jawab soalan 2F, 3C dan 4E. Okey, cuba buat. Semua orang buat. Semua orang buat dan terus saja share dalam Telegram. Okey, sebab saya anggap ada PBD, saya kira PBD hari ni. Jadi awak terus share. Terus share dekat Telegram. Boleh? Ambil gambar, tak payah banyak ni. Ini satu je. Ambil satu je. Terus buat dan terus ambil gambar, hantar dalam Telegram group. Jangan hantar dekat saya. Nanti saya takut terlepas pandang. So sepatutnya ada ikut bilangan pelajar hari ni, ada semualah. Okey, hantar saja terus. Siapa tak hantar, saya tak tik sebagai markah PBD hari ni. Okey, dan saya akan buat markah sebenarnya bila PBD yang baru ni, tingkatan 5 okey lagi sebab saya kenal awak. Tingkatan 4 saya ramai yang saya tak berapa kenal lagi. So lepas ni PBD sebab saya tak jumpa korang, so saya akan buat macam ni. Awak hantar. Hantar je. So contohnya hari ni saya target kamu dapat buat ikut yang ni, so you dapat TP3. So siapa yang tak hantar terus saya tak akan bagi TP3. Saya akan letak TP2. TP1 tak boleh lah sebab kamu join kelas. Okey. Okey, kalau awak tengok sini, dia punca kuasa. Punca kuasa ni jangan takut. Dia ni adalah 3X kuasa 1/2. Siapa ambil gambar ni? Oh, cantik. Tak untuk seni. Saya Fumi ada ikat tu. Amma bahila wasta wa amma bahila wasta wa kazzaba bil husna fasaniyasiru fasaniyasiru lil yusra fasaniyasiru lil Okey, dah? Okey, belum ada yang hantar? Hantar terus. Siapa dah, hantar je terus. Awak ada masalah tak kalau nak terus hantar? Tolong respon, ada masalah tak kalau nak terus hantar? Tak. Tak ada kan? Okey. Tolong hantar terus kalau dah. Ambil buku buat dengan Kak Amin. Bawa buku buat dengan Kak Amin kat bawah. Dengan Kak Amin. Pergilah Kak Yasmin. Ada buku dia tak? Bawa ikat Kak Yasmin. Okey, belum? Dah? Ini buat tak? Tu. Tak ada pun orang hantar jawapan? Cepatnya.
Dah belum? Okey, dia dah hantar. Oh. Dia dah hantar. Sekejap. Okey, dah ada. Okey, good. Okey. Okey. Lepas ni dekat kertas awak tak tulis nama sebab dia keluar kat sini. Sebab yang ada saya tak tulis. Bagus. Yasmin Zulaika tulis nama macam tu. Okey, macam Yasmin buat. Bagus. Okey, awak tengok 3 orang dah hantar. Sebenarnya kebanyakannya saya save nombor. Tapi saya tak tahu bila kat Telegram dia tak tulis nama. Dia tulis Yasmin ni pun dia tulis Y2. Lepas tu Adam kot ni A2. Okey Okey, bagus. Okey, alhamdulillah. Okey. So yang lain. Okey, good. Ni siapa ni pula? Bagus. Pandai pun. Macam mana awak boleh tulis nama awak kat tepi tu cantik tu Nur Alia Bashira. Okey, good. Okey, good. Okey. Okey, nanti buat macam Yasmin dengan Alia tu. Ada nama kat tepi. Jadi saya boleh terus letakkan sebagai markah awak. Okey, bagus. Alhamdulillah. Ada masalah tak nak buat macam diorang buat dah ni? Yasmin dengan Alia buat ni. Nanti tuliskan nama macam ni. Boleh ya? Okey. So, siapa yang tak boleh buat untuk 3 soalan yang saya bagi ni? Ada tak? Semua boleh Okey. Cikgu. Ya. Yang 4E tu. 4E. Okey, 4E ni. Okey, apa yang pula buat? Sebenarnya simplify terlebih dahulu. Bila simplify, you buat kat sini akan buat 5x kuasa 2 per x. So, satu lagi ni tolak 3x per x. Macam tu. So, ini tinggal 1. Ini habis. So, kamiran dia sebenarnya 5x tolak kamiran 3. Okey. Jadi, Jadi yang 5x tu awak akan jadi 5x kuasa 2 per 2. Yang 5x tu jadi akan dapat jawapannya adalah 5x kuasa 2 per 2. Okey, ni akan jadi 5x kuasa 2 per 2 tolak dengan 3 tu jadi 3x. Macam tu. Boleh kakak? Boleh tak? Siapa yang bertanya tadi? So, simplify. Maksudnya kalau yang macam ni, you darabkan dalam. Yang ni, you darabkan dalam dulu. Kalau dia bahagi, you kena permudahkan terlebih dahulu. Boleh Okey, ada soalan lain? Ada orang lain nak tanya? Tak ada? Kalau tak ada, saya teruskan. Okey, next. Ini dia. Ini macam yang sebelum ni kita dah buat dalam dy dx. Iaitu apabila kuasa dia negatif. Okey, dan selain itu, dia kuasa dia lebih daripada 2. Kalau kuasa 2, you boleh expand. Okey, dan selain tu kat dalam ni, dia ada satu persamaan. Saya bagi contoh dekat sini. Kalau soalan saya kamiran 2x tambah 3. Kalau kuasa 2, you boleh expand. Kan? Ataupun you boleh ni. Jadi cara dia bila dia kuasa, kalau kuasa 2 you boleh expand atau kita nak guna cara yang saya tunjuk ni. Jadi kalau dia kuasa 3 contohnya. So apa jawapannya? Awak tengok yang kat sini, apa yang dia masukkan sini. Awak akan salin saja yang dalam bracket. 2x tambah 3. Kuasa tambah 1 seperti biasa jadi 4. Bahagi dengan 4. 4 kat sini n tambah 1 lah. Apa dia A? A tu bukan main ambil kat A ni je. Maksudnya kita lakukan dy dx yang dalam bracket. Macam dy dx dulu. Iaitu dalam tajuk chain rule, petua rantai. So ini kita akan darab 2. Maka jawapan kamu adalah 2x tambah 3 kuasa 4 per 8. Okey, kalau soalan saya contoh dekat sini 2x kuasa 3 tolak 4 kuasa 3. Jadi ingat kita salin saja yang dalam, kuasa akan bertambah, bahagi kuasa baru, dy dx kan dalam. Bukan kita main ambil A tu 2, kita dy dx kan dalam. 3 darab 2, 6,
X kuasa 2. Itu yang dimaksudkan dengan yang kat bawah ni. Okey, yang kat bawah ni, itu maksud dia. Yang bawah ni, A ni bukan main ambil A saja. Maksudnya kita lakukan dy dx yang dalam ni. Ini 2x tambah 3, dy dx nya ialah 2. 2x kuasa 3 tolak 4, dy dx nya adalah 6x kuasa 2. Faham? Faham tak? Tolong respon sikit kalau faham. Faham. Okay, good. So, kita tengok seterusnya. Maksudnya, you ingat kat dalam bracket tu bukan setakat ambil A ataupun kamu ingat nanti ambil coefficient of X. No. Tapi kita dy dx kan yang dalam bracket. Okay, next. Siapa tak okay terus bagi tahu sebab saya nak awak okay dalam tajuk ni. Okay, nak okay dalam tajuk ni. Okey, seterusnya kita tengok. Ni dia. Kamu tak payah gunakan yang apa yang ada dalam buku ni. Tak payah guna cara ni. Awak guna je cara yang tadi tu. So, you tengok kat sini. You tengok dekat sini, you akan dapat sini. Sorry. Okey, yang sini you dapat jawapannya adalah salin saja yang dalam. Kuasanya tambah 1 bahagi kuasa baru dy dx kan dalam. 3x tambah 5 dapat 3. So jawapannya 3x tambah 5 kuasa 6 per 18. Terus dapat. Faham? Tak payah guna yang cara yang ini. Okey, kalau yang ini maksud dia 5x tambah 2 kuasa 1 per 2. Square root adalah kuasa setengah. So, salin saja yang dalam, kuasanya tambah 1, bahagi kuasa baru, darabkan dy dx yang dalam. Jadi, kamu dapat 5x tambah 2, kuasa 3 per 2, per 15 per 2. Okey, jadi dekat sini bahagi 15 per 2 sama juga darab 2 per 15. Jadi dapat 2 per 15, 3x tambah 2 kuasa 3 per 2 tambah C. Boleh ikut? 5. Apa dia? Astaghfirullahaladzim. 5x. Okey. Boleh ikut? Boleh. Okey. Okey. Okey, siapa yang tak boleh angkat tangan? Tak ada. Kalau tak ada, saya teruskan. Okey, ni dia. Sama juga. Kalau dia berkuasa negatif. Kuasa, macam ni. So, ni macam samalah. Nampak tak? Dia tak guna dah katakan U semua tadi. Dia guna cara yang saya tunjuk tadi. So, yang ini nampak. Dia kuasa kat bawah. Kita naikkan atas. Naikkan atas jadi kuasa negatif. Sama je. Kuasa negatif. Negatif 6 tambah 1, negatif 5. Negatif 5 bawa ke bawah. Dy dx kan yang dalam bracket ialah 5. Settle. Boleh? Okay, so seterusnya yang ini. Sekarang tolong buat. Buku teks yang latihan-latihan macam ni, saya nak awak buat on the spot macam ni. Tapi buku kerja tolong completekan sendiri. Tolong completekan. Buat masa ni saya tak berani nak suruh awak hantar-hantar ke mana-mana. So simpanlah dulu buku. Jadi jangan sia-siakan peluang yang ada. Buat dan simpan. Awak tak stres nak kena hantar. Tapi awak buat. Jangan tunggu. Jangan besok tiba-tiba menteri umumkan mula sekolah, masa tu awak nak buat semua. Memang awak tak tidur lah jawapannya. Bukan tak tidur malam. Siang malam tak tidur. Okay. So saya nak awak buat soalan 1D. Okay. 2E. Okay. Okay, buat sekarang dan hantar dalam grup. Hantar dalam grup. Saya akan ambil record lepas ni. Habis kelas saya ambil record. So saya ambil PBD hari ni. Pun.
Okay, bagus. Banyak dah hantar. Bagus. Sayang korang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Tak apa. Buat dulu. Ni nak guna phone Umi lagi sebab phone Umi ada dia punya tu. Reset dia. Okay dah? Sekejap. Nak tengok berapa orang dah hantar. Okay. Baru 3. 3.3 tak ada lagi orang hantar Oh, ada. Oh, tak ada lagi. 4. Oh, ada. Ni tak tulis nama. Adam Sekejap, saya baru nak edit. Okay. Diana, kau duduk negara mana ni? Tengah sama Kau punya gambar ada warna-warna macam kemerah-merahan ala summer gitu. Putri Diana. Di Mesir. Dia duduk di bawah Aurora. Dekat Malaysia ada. Teo ada tak? Dah bunyi kot. Bunyi tang anak saya. Dia nak guna phone sekejap. Dah masuk ada kot insyaAllah. Ada yang tulis nama tak? Tulis nama tau. Saya kali ni, saya kan sebelum ni mungkin macam kesian-kesian kan. Kali ni saya rasa tak nak kesian. Biarkan. Tak hantar, nasib kau. Aku letak kau TP3 last. Baru ni kebanyakannya saya letak ada yang 5, 6 untuk tajuk pengatur caraan linear. Calculus ni saya memang letak paling tinggi 4 kot. Sebab kita tak habis lagi Jadi saya tak boleh letak tinggi. Yang lain tu adalah ada yang dapat 5, 6, 3, 2, 1 tak adalah. Sebab walaupun ada yang tak join macam siapa tu kan dia jarang join tapi ada respon. Okay, Amirul ada tak? Amirul 5C? Amirul kau ada tolong angkat tangan? Ada. Ada Okay. Ni Akmal ke Ikmal Razi apa? Haziq apa? Adam nama dia? Akmal Haris. Akmal Haris. Ada Akmal Haris? Tak ada juga. Okay. Tapi dia ni sebab kata tak ada line. Saya pun tahu macam mana. 5A saya rasa tak ada kot yang bermasalah sangat. Okay, dah semua orang dah settle. Saya teruskan ya. Boleh? Okay, saya bagi jawapan dekat sini. Yang ini 7 ni you akan dapat dalam kurungan sini 7. Okay, saya buat kat atas soalan D. You akan dapat 7X tolak 3 kuasa 5 bahagi. Kat situ ada 3. So 15. So 15 you darab pula dengan 7. 15 darab dengan 7. Maka jawapannya kat bawah sini adalah 105 tambah C. Betul tak? Betul. Okey. Soalan C kat situ jawapannya dapat 4. 5X
tolak 2 kuasa 6 bahagi 30. Simplify sini 2, sini 15. So itu jawapan soalan C. Okey, dan manakala soalan E, you mesti naikkan dulu 6x tolak 3 kuasa negatif 6. So, bila kita kamirkan, kita dapat 5, 6x tolak 3 kuasa negatif 5 bahagi negatif 5 darab 6, negatif 30. 1 sini 6. So, jawapan dia negatif 1 per 6. 6x tolak 3 kuasa 5 tambah C. Sebab dia kuasa negatif, kita kena turunkan bawah jadi kuasa positif. Boleh? Okey? Boleh? Okey, saya teruskan. Okey, yang ini. Ini maksudnya, ini dia dia nak terangkan pada kita apakah dia dy dx, iaitu fungsi kecurunan yang kita dah buat dah sebelum ini. Daripada fungsi kecurunan kita boleh dapat balik persamaan lengkung. Masa dy dx kamu belajar, you bagi lengkung, kita kena cari fungsi kecurunan dia. Iaitu dari lengkung ni pergi sini kita buat dy dx. Hari ni daripada dy dx kita nak lengkung. So kita akan kamirkan. Dia opposite, patah balik. Jadi kat sini dia kata diberi suatu fungsi kecurunan dy dx sama dengan f prime x. Maka persamaan lengkung ialah kamirkan ini kita dapat persamaan asal. Okey. Dy dx dengan fx ni benda f prime ni benda yang sama. Maksudnya dy dx ataupun f prime benda yang sama. Jadi ini bila persamaan y kita lakukan dy dx, kita dapatlah dy dx dia atau f prime dia. Jadi bila kita kamirkan benda ni kita akan dapat y. Inilah yang dimasukkan dengan statement yang di bawah ni. Okey, seterusnya you tengok sini. Okey. Kali ni apa yang dimasukkan, tentukan nilai pemalar bagi pengamiran C. Kita dah buat je dy dx macam biasa dan kita masukkan nilai x, y yang ada di sini untuk kita mencari nilai C. Jadi persamaan di sini you tengok dia bagi dy dx adalah 4x kuasa 3 tambah 6x kuasa 2 tolak 3. So kita kamirkan. Bila kita kamirkan kita akan dapat dia adalah 4x kuasa 4 per 4 tolak 6x kuasa 3 per 3 tolak 3x tambah C. Ini adalah you punya y. Potong. So, sekarang y kita jadi x kuasa 4 tolak 2x kuasa 3 tolak 3x tambah C. Macam mana kita nak cari C? Masukkan y dan x yang diberi pada soalan. Okey, maka kita dapatlah nilai C kita negatif 1 dan kita masukkan balik dalam persamaan. So dekat sini persamaan kita y sama dengan x kuasa 4 tambah 2x kuasa 3 tolak 3x. C-nya ialah negatif 1. Faham? Boleh? Boleh. Okey, orang lain okey. So next seterusnya. Ni dia. Kecurunan bagi suatu lengkung. Ingat, kecurunan lengkung adalah dy dx. Dia minta persamaan lengkung. Tadi saya dah tunjuk kat atas tadi. Daripada lengkung kita dapat dy dx. Daripada dy dx kita dapat lengkung. Jadi untuk kita mencari lengkung, kita kamirkan dy dx kita. Okey, kita kamirkan dy dx kita, masukkan x, y yang dia lalui untuk kita dapat nilai C. Maka kita substitute dalam persamaan. Faham? Buat macam tadi. Dan dia kata kat sini apabila x sama dengan 1. Apabila x sama dengan 1, ganti je lah x dengan nilai 1. Maka kita dapatlah nilai y. Okey, clear tak? Clear tak? Ada soalan? Ya. Okey, tak ada soalan Okay, kita tengok. Yes. Okay. Ya, ada angkat tangan. Kenapa? Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Okey, jadi sini. Cari nilai pemalar. Maksudnya cari nilai C. Okey, saya tunjuk satu soalan. Okey, contoh saya ambil yang ini. Dia bagi dy dx. Dy dx dia 4x tolak 2. So, kita kamirkan 4x tolak 2. Kamirkan jadi 4x kuasa 2 per 2 tolak 2x tambah C. Y sama dengan. Potong tinggal 2. So, kita masukkan x kita negatif 1, y kita 7. Y kita 7. Okay, 2x kita negatif 1, kuasa 2 tolak 2, negatif 1 tambah C. So, kita dapat sini 7 sama dengan 2 tolak dengan, negatif-negatif jadi positif lah. So, sini dapat 4.
4 tambah C. Maka C kita dapat 3. Jadi persamaan kita, you akan dapat di sini adalah 2x kuasa 2 tolak 2x tambah 3. Itu soalan nombor 1. Faham? Boleh? Boleh. Okey, kalau boleh tolong buat soalan D. Soalan D. Okey, sekarang buat sekarang. Soalan D. Okay, awak boleh tengok dari buku teks awak. Saya nak buka buku nilam sekejap. Okey, boleh? Boleh gerak tak? Dia. Okey, ni awak punya modul nilam yang awak boleh buat dan awak boleh buat sehingga muka surat 47. 47, sekejap saya tengok. Boleh. Okey. Awak boleh buat modul nilam awak sehingga muka surat 56. Okey? Modul nilam sehingga muka surat 56. Okey. Dah, apa jawapan soalan D? Y sama dengan 6x kuasa 3 tambah 5x kuasa 2 tambah 18. Okey. Orang lain dapat? Dapat. Dapat Okey, good. Okey, good. So, itu awak punya ni. Jadi, ini latihan formati awak. Jadi, tapi tak apa. Saya nak awak completekan dalam awak punya modul saja. Okey, dalam modul nilam. Jadi, untuk next, kita akan masuk bawah kamera tentu. Cuma, dekat sini saya akan tunjuk sikit. Okey, kita tengok soalan rajah 5 kan. Contohnya nombor 5. Rajah di sebelah menunjukkan satu lengkung yang melalui titik A iaitu 1, -1. Diberi fungsi kecurunan. Dia dah bagi perkataan fungsi kecurunan, dia adalah dy dx. Dia nak persamaan lengkung. Jadi kita kamirkan. Awak nampak benda tu macam susah sebab dia berayat panjang. Ada graf, sebenarnya sama je. Okey? Cuma macam soalan nombor 6, yes, dia akan susah sikit. Sebab nombor 6 dia bagi kecurunan normal. Dia bagi kecurunan normal. Kamu kena ingat, you tak boleh direct cari normal. Kalau you tahu normal dia adalah 1, kecurunan normal dia 1/6x tolak 2, ini kecurunan untuk normal. Maka kita mesti cari tangent. Kalau normal dia 1/6x tolak 2, tangentnya berapa? Siapa tahu? Maksudnya macam ni, kalau normal dia 1/2, tangentnya berapa? -2. -2. Jadi, kalau normal kita 1/6x, tangent kita berapa? -6x. Ya, tolak 2. Ataupun -6x tambah 2. Faham? Jadi, maksudnya, inilah awak punya dy dx. Sebab dekat sini, kalau awak tengok, dia bagi normal.
Dia bagi di sini adalah normal. Ke atas dia bagi terus kecerunan. Untuk tangent ni sebenarnya bila fungsi kecerunan maksudnya dia dah dy dx. Tapi kalau dia bagi kecerunan normal, kita tak boleh cari normal. Kita kena cari tangent dulu. So tangent adalah M1, M2 equals to -1. Jadi kalau normal dia 1/6 X tolak 2, maka tangentnya adalah negatif 6X tolak 2 ataupun negatif 6X tambah 2. Faham? Boleh? Okey, 1, 2, 3, 4. Ini buat dalam buku latihan. So, buku modul buat macam biasa sampai yang saya bagi tahu tadi. Buku teks buat ini. Hari ini latihan pada 15 hari bulan. Okey, 15 hari bulan 6, 2021. 4 latihan ni saja. Then awak completekan awak punya modul. Boleh? Ada apa-apa soalan? Kalau modul tadi sampai muka surat 47 ke 67. Cek balik dia sebelum kamiran tentu. Okey. Ada orang baru masuk ke apa? Harith baru masuk. Okey. So dekat sini 44 tolak saya bermakna ada 43 pelajar. Okey, bermakna ada 7 orang yang tak join. Jadi saya harap tolong isi dulu Google Form untuk kehadiran. Lepas tu settlekan awak punya latihan. Okay. So hari ni kita stop dekat sini. So jumpa kelas hari Jumaat pagi. Boleh? Okay. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.